Okey, seterusnya untuk contoh yang ketujuh iaitu dalam subtopik of fundamental beam and shaft. Dalam contoh ini apa yang para pelajar perlu buat? Para pelajar perlu estimate. Kita perlu anggarkan fundamental frekuensi. Fundamental frekuensi ni actually adalah frekuensi yang pertama lah, of the lateral vibration of the carrying shaft carrying a 3 rotor. Kita boleh assume rotor ni sebagai masses. And then setiap mass ini dalam soalan diberi iaitu M1 sama juga dengan 20 kg, M2 sama juga dengan 50 kg, M3 sama juga dengan 40 kg. Panjang daripada titik origin iaitu pada titik sebelah kiri hingga mass number 1 adalah 1 meter. Panjang daripada mass number 1 ke mass number 2 adalah 3 meter. Daripada mass number 2 kepada mass number 3 adalah 4 meter, dan seterusnya panjang daripada mass number 3 ke titik fixed point di sebelah kanan adalah 2 meter. So daripada indikator panjang tersebut, para pelajar dapat tahulah berapa actually panjang shaft ni. Kalau ikutkan dalam soalan, panjang shaft ni adalah 1 tambahkan dengan 3 tambahkan dengan 6 tambahkan dengan 2, para pelajar akan dapat panjang shaft adalah 10 meter. And then dalam soalan juga menyatakan that shaft ini diperbuat daripada steel with the solid circular cross section of diameter 10 cm. Kenapa kita perlu dapatkan cross section untuk solid steel ni? Sebab apa? Kita perlu mendapatkan dia punya second moment of inertia. Sebab apa? Second moment of inertia digunakan untuk mencari rotation energy ataupun shear energy pada ketika shaft tersebut terjadinya rotation. Okey, steel juga kenapa perlu tahu ianya material apa? Sebab kita nak tahu value of Young modulus ataupun G, shear modulus. And then diameter seperti yang saya terangkan tadi lah, yang kita nak tahu ia punya radius daripada diameter, kita tahu berapa radius dia dan sebagainya untuk kita selesaikan second moment of inertia ataupun kita nak tahu value of I. Okey, seterusnya yang pertama, para pelajar perlu pastikan macam mana para pelajar nak tahu deflection of the beam. Sebab kita punya matlamat kita, step yang pertama adalah cari deflection. Deflection ataupun notation yang sebelumnya adalah W. And then dari segi soalan, dinyatakan that static load P is given by gunakan this particular formula lah. Macam mana pelajar nak tentukan sama ada kita nak pilih equation yang atas ataupun yang di sebelah bawah. Ianya bergantung kepada panjang X ini. Jika X ini adalah in between 0 hingga A, so kita gunakan equation yang pertama. Jika X yang dikira panjangnya adalah in between A dan 1 ataupun A dan L, length of the shaft, so kita akan gunakan equation yang kedua. So para pelajar kena pastikan, sebab apa kita nak dapat deflection ni bergantung kepada setiap mass. So untuk case ni akan ada 3 W lah. Nanti akan ada 3 W seperti yang saya akan tunjukkan lah. W1, W2 dan W3. So yang ini adalah contoh lah, indikator A ni define as apa? A ni panjang daripada titik fixed point di sebelah kiri sampai satu tahap P ni. P ni adalah tenaga yang diberikan ataupun dekat mana location yang kita nak kira, dan seterusnya B ni adalah daripada location P sampai kepada endpoint. So L ni tadi saya dah kirakan untuk pelajar adalah 10 meter, iaitu hasil tambah antara setiap panjang daripada setiap point. Okay, so seterusnya kita pergi penyelesaian satu persatu, iaitu first kali kita kena cari deflection due to the M1. Sebab ini berdasarkan pada M1 kita dapat tahu A adalah 1 meter, B adalah 9 meter. Sebab apa? Total of the shaft adalah L sama juga dengan 10 meter. So kita deflection kita based on setiap mass. So pada ketika at the location of X1, iaitu pada X1 M1, kita gunakan ianya dapat notation, kita gunakan notation W1 dalam kurungan power of 1, iaitu di mana location 1 yang kita nak kaji sekarang ni deflection pada mass 1. So kita masukkan rumus seperti yang slide sebelumnya, masukkan saja rumus and then kita pilih rumus yang pertama. Yang ni adalah equation yang awal kalau ikutkan condition di mana X tu adalah A tu adalah kurang daripada X lah. So kita ambil yang awal. So basically yang ini adalah dia punya mass, gravity acceleration. So yang ini adalah panjang B, yang ini adalah panjang A, yang ini adalah indicator untuk kita cari dia punya material properties lah. So yang ini adalah panjang L, B,
A, G, M. Ini dia kita untuk material lah 6 EI ni. Dan seterusnya adalah 100, 100 tolak 81 tolakkan dengan 1. Yang ni adalah 100 ni basically adalah L power of 2, yang ni adalah B power of 2 dan minus with 1 adalah A power of 2. Basically kalau pelajar nak confirmkan, tengok balik pada slide yang sebelumnya. Ianya menggunakan menggunakan equation yang pertama lah. So bila pelajar selesaikan, pelajar akan dapat 529.74 divide by EI. Dan seterusnya kita gunakan repetition of job, tapi formula yang berlainan. Kenapa formula yang berlainan? Seperti yang saya maklumkan, ianya telah X2 ni adalah lagi besar daripada A, ataupun lagi nilaiannya lagi tinggi daripada A. So kita kena menggunakan equation yang kedua. Dalam equation yang kedua, kita akan cari W2 dalam kurungan 1 lah. Sebab apa? Kita nak kaji deflection due to the M1. So kita kena masukkan parameter yang terlibat dalam equation yang kedua, dan seterusnya para pelajar akan dapat 1236.06 EI. And then gunakan formula yang sama actually untuk kita find at the location of X3, kita find W3 and due to the deflection at point 1 ataupun mass 1, gunakan equation yang sama dengan at the location of X2, tapi parameternya saja yang berbeza, dan seterusnya pelajar akan dapat jawapan 621.3 divide by Young modulus multiply by second moment of inertia. Okey, so sekarang ni kita gunakan approach yang sama, iaitu deflection due to the M2. M2 iaitu kita jadinya conditionnya akan berubah. A ni akan menjadi akan sama juga dengan 4 meter dan B akan jadi 6 meter. So at the location of X1, X1 kalau pelajar tengok kat sini, dia punya notation yang atas ni, power ni dah menjadi 2, di mana kita mengkaji deflection at mass 2. So yang ini adalah equation yang untuk yang pertama, disebabkan oleh nilaian yang value lagi rendah. So kita gunakan equation yang pertama. So masukkan parameter-parameter yang terlibat. Don't worry, equationnya basically untuk case ini akan diberikan dalam table of formula lah. Tak perlu pelajar-pelajar hafal. Make sure pelajar-pelajar tahu menggunakan equation mana. So yang ini adalah jawapan yang terhasil, iaitu 3090.15 divide by EI. Dan seterusnya gunakan formula yang sama untuk location of X2. Kemudian untuk dapatkan W2 untuk deflection due to the M2, gunakan formula yang sama seperti location X1. And then para pelajar akan dapat, apa yang berbezakan dia adalah, ingat para pelajar kena pastikan bahawa parameter ni, make sure ianya adalah parameter yang betul lah para pelajar masuk. Contohnya untuk case ni adalah L power of 2, yang ini adalah B power of 2, yang ini adalah A power of 2, ataupun X power of 2 lah. Okey, so pelajar-pelajar akan dapat jawapan 9417.6 divide by EI. So yang ini adalah mathematical punya solution. Gunakan scientific calculator. Seterusnya kalau pelajar-pelajar lihat pada location of X3, ianya menggunakan equation yang kedua. Equation yang kedua berdasarkan pada condition equation yang kedua. So untuk W3 at deflection due to the M2, masukkan rumus parameter yang terlibat, kemudian pelajar boleh dapat value nilai adalah 5232 divide by EI. Okey, so seterusnya gunakan approach yang sama, metodologi yang sama. Kita nak cari deflection due to the M3. Jadinya apa yang membezakan dia adalah condition, iaitu A1 dah sama juga dengan 8 meter, B sama juga dengan 2 meter. Sebab kita dah analisis pada mass yang ketiga. And then at the location of X1, gunakan rumus yang pertama. Ini adalah rumus yang pertama, condition yang pertama. Kita akan mencari W1 at the deflection due to the M3. Para pelajar akan dapat 12.42.6 divide by EI. Seterusnya untuk the location of X2, so para pelajar perlu cari W2 due to the deflection at M3. So gunakan equation yang pertama juga. Yang pertama, so para pelajar akan dapat 4185.6 divide by EI. Seterusnya gunakan
equation yang sama juga. At the location of x3, so Pak Pelajar perlu mencari W3 due to the deflection at M3. Gunakan equation yang sama, iaitu equation yang pertama, dan Pak Pelajar akan dapat value 43348.48 divide by EI. So yang ini adalah repetition. Jadinya kalau saya boleh recap, jadinya setiap bila ada case beam and shaft, pelajar-pelajar perlu carikan static deflection due to the M1 pada ketika M1, seterusnya pada di lokasi M2, deflection at mass number 2, dan seterusnya adalah deflection dekat mass yang ketiga. So para pelajar perlu buat analisis satu persatu. Seterusnya, selepas selesai, pelajar akan perlu mengira total deflection untuk W1, W2 dan W3. Macam mana pelajar nak solve kan? Basically pelajar perlu menggunakan hasil tambah. Untuk W1, pelajar perlu tambahkan W1 due to the deflection at mass number 1 plus W1 due to the deflection at mass number 2, W1 due to deflection at mass number 3. So kena ingat bahawa setiap parameter yang bawah ni mesti sama, mesti W1. Nilai untuk W1 ni basically pelajar akan dapat ketika case yang pertama. W2 ni adalah case yang kedua, W3 ni adalah case yang ketiga. Pada pelajar perlu pastikan bahawa masukkan nilai yang betul lah. Kita masukkan pada setiap, kita nak kira jumlah total deflection ni bergantung kepada massesnya, bergantung pada locationnya. Setelah pada pelajar masukkan, pada pelajar akan dapat nilai hasil tambah iaitu 4862.49 divide by EI. Seterusnya gunakan metod yang sama untuk W2 dan W3. Masukkan, kita hasilkan tambah untuk parameter seperti yang saya nyatakan, iaitu untuk case W2 pada ketika deflection mass 1 plus W2 pada ketika deflection at mass 2, W2 pada ketika deflection at mass number 3. So pelajar akan dapat jawapan seperti dalam presentation slide. Seterusnya untuk W3 pun sama, gunakan metod yang sama, gunakan tapi parameter yang berbeza, pelajar-pelajar akan dapat juga jawapan. Okey, setelah pelajar dapat jawapan ketiga-tiga untuk mass 1, untuk W1, W2 dan W3, yang ini sebenarnya adalah total deflection yang berlaku dalam beam and shaft tersebut. So apa yang pelajar perlu buat, masukkan balik dalam equation. Kenapa yang ini equation ni adalah equation untuk kita find the fundamental frequency. So untuk case ni, G ni adalah gravity acceleration, mass ni basically adalah mass untuk mass number 1, W1 ni adalah jawapan daripada sini. So sama juga untuk mass number 2, yang mass number 2 given dalam soalan, W2 adalah jawapan daripada sini. Sama divide by M1 daripada soalan, W1 power of 2 ambil daripada yang atas ni, dan seterusnya W2 given in soalan, dan M2 given dalam soalan, dan W2 power of 2 ni ambil daripada sini. Contoh untuk case M3, W3 divide by M3 W3 power of 2. Yang ini ambil dalam soalan untuk mass 3. W3 ni ambil terus daripada jawapan W3 ni lah. Okey, seterusnya apa yang para pelajar perlu buat? Para pelajar perlu masukkan dalam equation, agak complicated sikit. Make sure para pelajar buat betul-betul lah, tekan betul-betul menggunakan sertifikat kereta. Kebiasaannya pelajar ni berdasarkan pengalaman saya, ini akan salah lah pada ketika masukkan nilai ni. Dan seterusnya kalau pelajar betul, para pelajar akan dapat satu number, iaitu untuk case ni adalah 0.028222 square root of EI. So EI seperti pun nanti dalam soalan basically akan diberikan for shaft, steel shaft, E dia adalah 2.07 10 to the power of 11 Newton per meter power of 2, and then I adalah mass moment inertia adalah pi d power of 4 divide by 64 lah, yang ni untuk shaft lah. Hence, seterusnya pelajar masukkan value of E ni dalam equation ni, masukkan value of I dalam equation ni juga. So pelajar akan dapat the final value of omega adalah equals to 28.4482 rad per second.